Halo, apa khabar? Kali ini saya akan cuba menghasilkan video berkenaan dengan web hosting. Okey, web hosting ni adalah merupakan di mana jika kita ingin menghasilkan perisian ataupun software internet di mana kita nak uh, me upload fail-fail internet, program-program internet kita ke dalam satu ruang host atau alamat atau tempat di internet di mana ia disimpan di dalam pelayan internet server, dan pelayan ini akan broadcast aplikasi kita ke seluruh dunia, ke seluruh pengguna-pengguna internet seluruh dunia, dan seluruh pengguna internet boleh akses aplikasi kita menerusi browser Chrome atau Internet Explorer, Mozilla ataupun sebagainya. Okey. Uh, Web hosting ni adalah penting, antara salah satu ciri penting untuk kita menghasilkan aplikasi kita dan di-sharekan kepada pengguna-pengguna internet seluruh dunia. Kebanyakan servis-servis hosting ini disediakan oleh syarikat-syarikat IT di mana mereka mempunyai data center atau pusat komputer dan diletakkan komputer pelayan server infrastruktur internet yang lengkap seperti network, router, modem, talian internet dan sebagainya. Kebanyakan syarikat-syarikat ini ada yang syarikat besar, seperti contoh yang saya ingin bagi penerangan overview hari ini, iaitu Google Cloud. Mereka merupakan salah satu web hosting yang terbesar di dunia dan memberi servis yang berbagai range, daripada servis kecil hingga servis yang teramat canggih dan teramat lengkap untuk sesiapa yang ingin menempatkan web aplikasi mereka. Antara servis provider web hosting yang popular di dunia juga hari sekarang ialah Wix. Di mana mereka juga ada memberikan servis web hosting untuk sesiapa yang berminat untuk uploadkan aplikasi mereka di data center mereka, di hosting site mereka. Dan di Malaysia saya terdapat juga berbagai syarikat yang memberi khidmat web hosting, tetapi antara syarikat yang saya selalu menggunakan sudah beberapa tahun adalah Shinjuru. Syarikat-syarikat ini adalah merupakan web hosting yang mempunyai kriteria masing-masing. Tetapi untuk hari ini saya ingin memberi penumpuan khusus kepada Google Cloud Computing Hosting. Di mana bagi saya, secara peribadi saya berpendapat Google Cloud ini adalah satu hosting yang amat lengkap, amat canggih, dan bagi saya ia merupakan antara yang terbaik di dunia secara peribadi. Di samping itu ada juga web hosting syarikat-syarikat besar yang lain seperti Amazon, Alibaba dan sebagainya, tetapi saya setelah meneliti, saya rasa saya ingin mencuba Google Cloud. Di mana jika ada keperluan di masa akan depan, saya perlu membuat hosting, iaitu menguploadkan aplikasi internet saya akan memilih Google Cloud. Buat masa ini saya hanya cuba ingin explore atau ingin melihat kelebihan atau kecanggihan web hosting ini. Okey, untuk memulakan tu kita kena login. Sesiapa yang ada akaun Gmail, kita boleh login kepada Google Cloud Service ini. Saya ada akaun Gmail satu, saya akan menggunakan akaun tersebut.
Okey. Bila kita dah masuk Google Cloud Service tu, dia akan bawa kita kepada ruang utama. Ini antara ciri-ciri produk uh, yang disediakan oleh Google Cloud ini. Antara ciri utamanya ialah seperti compute engine, di mana ia membenarkan kita create our own virtual machine. Bermakna kita salah satu kawasan di dalam data center mereka memberi kebenaran kepada untuk mengambil sedikit ruang atau sedikit infrastruktur daripada keseluruhan data center mereka menjadi virtual machine kita. Bermakna lebih kurang macam dia memberikan satu komputer atau server kepada kita untuk kita menghasilkan membangunkan aplikasi kita dan kita hostkan untuk pengguna internet di seluruh dunia. We call virtual machine, and kita facility ni kita boleh gunakan. Dan of course dia akan charge facility ini jika kita menggunakan menurut kadar-kadar yang diberikan. Okay. Ini adalah merupakan ciri-ciri ataupun feature-feature yang disediakan, feature utama yang disediakan oleh Google Cloud. Dan juga mereka memberi cloud storage, iaitu ini adalah sangat common di mana kebanyakan web hosting memberi kita ruang ataupun size ataupun hard disk, lebih kurang kita panggil hard disk, di mana kita boleh kita boleh simpan data-data kita untuk kita pamerkan ke internet browser. Okay. Antara salah satu ciri canggih yang ada di cloud Google ialah Cloud SDK, di mana mereka menggunakan teknologi mereka sendiri untuk membangunkan web hosting service yang perlu untuk kita. Maknanya dia bagi kita freedom untuk kita bangunkan secara mana yang kita mahu. Dan dia bagi development tool untuk kita gunakan, untuk kita bebas untuk mengkonfigurkan bagaimana cara kita nak set up kita punya web hosting. Bermaknanya dia sungguh fluid, sungguh untuk kita pilih cara mana yang kita gemar untuk menggunakan servis mereka. Maknanya tak rigid, very fluid. Dan juga Cloud SQL, di mana dia menyediakan database MySQL dan PostgreSQL. Tentunya kita menggunakan servis-servis berikut, kita akan dikenakan kadar bayaran mengikut kadar yang ditetapkan. Okay. Di samping itu, mereka juga ada beberapa feature lain yang bagi saya amat powerful untuk kita gunakan untuk hosting kita. Okay. Tetapi buat masa ini saya hanya menggunakan 4 ciri di atas, di mana saya perlukan ciri tersebut. Yang kebanyakan ciri lain bagi saya sangat canggih, tetapi saya belum sampai sempat masa untuk explore, sebab bagi saya sangat banyak feature-feature yang diberikan oleh Google Cloud tersebut, Google Cloud ini. Kita juga boleh tengok see all product, macam-macam lagi ciri yang disediakan oleh web hosting Google Cloud Service Pro ini. Kita tengok banyak. Dia bagi feature-feature networking, operation, developer tool, yang banyak sub-tool mereka. Okay. Data analytic, machine language. Bagi saya banyak untuk di-explore dalam Google Cloud ini, dan ia macam saya cakap merupakan satu servis yang lengkap untuk kita menggunakan dari servis yang sekecil-kecil hingga servis yang sebesar-besar. Di mana saya bandingkan jika kita nak membuat web page, home page kita sendiri, di mana kita nak tunjuk katalah rumah kita, gambar rumah kita ataupun home page peribadi kita, gambar kita keluarga dan sebagainya. Hingga ke tahap di mana ia boleh digunakan untuk web hosting untuk macam banking,
Contohnya Maybank to you, banking, CIMB Click. Boleh kalau institusi-institusi ini ingin meletakkan hosting mereka di Google Cloud, saya rasa tidak mustahil kerana ciri-ciri keselamatan, ciri-ciri backup, ciri-ciri latency network, ciri-ciri restore, ciri-ciri rollback, semuanya lengkap dan semuanya dapat pengguna akses. Of course dengan charge-charge yang dikenakan daripada salah satu yang saya dapati bagus sebab Google Cloud ni dia charge dia memang dapat diagih-agihkan, dibezakan. Jika kita menggunakan servis sedikit sahaja, dia akan charge menggunakan bayaran sedikit saja servis yang kita gunakan. Jika kita menggunakan servis yang besar, umpamanya network latency traffic, kita nak menganalisa keadaan trafik di aplikasi kita, mereka akan charge untuk servis tersebut. Ataupun jika kita nak backup aplikasi kita, backup di mana kita perlukan regular backup, rollback, semua macam ini amat penting bagi saya adalah untuk banking atau financial application di mana backup, rollback itu amat penting dan Google Cloud Service menyediakan servis-servis tersebut. Sebab itu saya katakan bagi saya secara peribadi Google Cloud ini sangat padat, sangat canggih dan lengkap sebagai salah satu web hosting yang bagi saya antara yang terbaik di dunia. Dan samping itu mereka juga menyediakan platform untuk pembangunan Android Enterprise iaitu mobile phone development. Jadi kita ada satu one stop center untuk hosting internet application untuk komputer browser dan juga untuk handphone, untuk Android, aplikasi Android handphone. Jadi macam saya cakap sangat lengkap. Memang saya suka, secara pribadi saya suka menggunakan cloud service ini, Google Cloud Service ini. Okay. Banyak lagi feature-feature yang kita boleh explore. Okay. Okay, mari kita cuba explore antara feature yang ada. Okay. Okay, ini adalah dashboard utama. Di mana jika kita pergi, dia memberitahu apa servis-servis yang telah kita gunakan. Saya telah menggunakan beberapa servis seperti servis app engine-nya. Saya menggunakan ni app service. Saya menggunakan PHP server side language untuk develop application saya. Dan saya juga menggunakan SQL iaitu MySQL database untuk projek saya, di mana kita boleh create instances of MySQL database. Okay. Setakat ini hanya 2 servis saja yang saya gunakan. Okay, jika kita tengok billing sangat lengkap, billing pecahan billing yang kepada pelanggan macam saya punya billing berapa lagi, macam saya cakap tadi, Google ada beri kepada saya sebanyak ni RM1,300, lebih kurang $300 untuk digunakan kredit. Bermaknanya saya tidak dapat jumlah wang ini, tetapi saya membolehkan servis-servis pada kadar yang regular charge yang bila saya gunakan servis tersebut, mereka akan potong daripada kredit ini. Dan hingga 1 tahun nanti jika saya ada balance kredit, Google akan ambil balik balance tersebut dan akan mula reset charge saya kepada 0, kosong. Maknanya jika apa servis yang saya gunakan betul, saya terpaksa membayar menggunakan dengan duit saya sendiri. Okay. Servis itu diberikan percuma selama setahun.
Okey, daripada itu juga saya ingin highlightkan yang okey, untuk menggunakan cloud service ini walaupun percuma, tetapi satu keperluan ataupun requirement ialah kita kena masa kita register ID kita ni, Google account, dia akan meminta kita punya butir-butiran kad kredit. Kerana mereka setelah setahun, jika kita terus menggunakan servisnya, mereka akan mula mengenakan bayaran charge kredit kad kita. So saya baru sahaja memulakan ini, so sehingga jika saya dapati setelah habis 1 tahun, saya tidak lagi memerlukan penggunaan Google Cloud Service ni, saya rasa mungkin saya akan berhentikan dan saya akan disable atau cancel butiran-butiran kredit kad saya dan stop menggunakan cloud platform ni. Tapi jika saya dapati saya memerlukan menggunakannya di masa hadapan, saya akan terus gunakan. Di samping itu saya juga akan melihat web hosting yang lain yang saya akan kaji pro and con masing-masing. Wix seperti Wix dan juga macam contoh local hosting di Malaysia ni saya selalu menggunakan Shinjuru. Okey, ingin dimaklumkan juga kadang-kadang projek macam projek saya tidaklah besar, hanya projek untuk simple company project, company profile, project company project. Saya lebih gemar menggunakan, tidak dinafikan untuk menggunakan Google Cloud Platform adalah bagi saya a little bit overkill. Maknanya selalu simple projek saya itu, saya lebih dan sangat mudah untuk di hostkan. Jadi saya lebih suka menggunakan local service provider. Di mana bagi saya local service provider Malaysia, mereka berada di Malaysia dan mereka dapat memberikan support. Tapi tidak dinafikan juga Google juga mempunyai office di Malaysia dan mereka akan memberikan support yang diperlukan jika kita menggunakan servis mereka. Mereka they are a global company. Mereka mempunyai office di merata-merata negeri, kebanyakan di seluruh negeri. Jadi di Malaysia also mereka ada Google Malaysia. Jadi jika kita ada masalah kita boleh always refer to Google Malaysia. Okay. Macam Wix ni merupakan sekarang ni adalah salah satu hosting yang sangat popular buat masa ni. Mereka banyak mempromosikan produk mereka, memasarkan produk mereka dan saya dah cuba juga. Bagi saya mereka tidaklah secanggih Google Cloud Service. Tapi mereka juga boleh dikatakan mudah menggunakan dan mempunyai kualiti produk yang agak baik. Jadi jika saya memerlukan quick hosting ataupun cuba ataupun ingin untuk mengkongsikan maklumat ataupun menggunakan shared hosting, subdomain shared di mana saya tidak memerlukan domain utama ataupun dedicated domain, saya akan menggunakan mereka. Okey. Okey, dengan Google Cloud Platform also kita boleh kita boleh membeli domain kita. Google ada memberi servis untuk kita membeli domain. Di mana jika kita ada domain kita seperti syarikat www.syarikatsaya.com.my, mereka boleh registerkan. Mereka juga merupakan pendaftar untuk internet domain. Macam selama ni saya menggunakan Shinjuru untuk mendaftar segala domain saya. Okay, balik kepada Google Cloud Platform. Macam saya cakap tadi, ini antara billing page mereka dan kita lihat sebelah kiri amat lengkap billing feature mereka. Seperti kita nak tahu kos kita berapa yang diperlukan jika kita membuat projek, cost breakdown dan sebagainya. Kita boleh explore ni semua, but saya tengok memang ciri-ciri ni amat lengkap. Ini untuk billing feature sahaja. Okey. Kita pergi balik ke konsol utama. Okey. Macam saya buat projek saya, mereka akan membagi membangunkan projek, dia akan memberi lengkap error reporting yang lengkap. Di mana saya pernah membangunkan aplikasi yang simple, saya hanya mencuba jika ada segala hasil pembangunan saya mereka simpan, mereka
audit, bukan audit, mereka ada trail, ada reporting, ada even ada version control di mana saya dah lupa bagi sebab banyak sangat dia punya feature, kadang-kadang saya tak tak dapat cari mana feature yang saya perlukan. Itu bagi saya antara bukan nak cakap kelemahan, ini lebih kepada sebabkan ke kecang kecanggihan ataupun keberbagaian ciri-ciri yang ada sehingga kita agak sukar untuk mencari ciri yang kita perlukan untuk setiap aktiviti ataupun penggunaan yang kita bila kita ada Google Cloud Service. Macam saya cakap tool, so macam saya cakap tadi, saya ada version control, tapi saya agak sudah lupa di mana saya kita dia simpan version control. Version control ni maknanya macam kita dah modify kita punya pembangunan development satu, version satu, kita tukar coding atau cara komputer kita, dia akan update version tu kepada version kedua secara automatik. Dan dia beritahu, dia akan beritahu okey, dia dah version kedua. Jadi kita boleh bandingkan version pertama dan kedua. Okey, saya dah lupa kat mana, tapi saya tahu memang ada benda tu. API Service Billing, Security App Engine, Service Instant. Okey, selalunya saya akan menggunakan bantuan dari Google juga untuk mencari ciri tersebut, seperti sebab terlalu besar dan lengkap hosting ini, kita amat sukar untuk mencari specific needs. So selalu saya gunakan Google version. Ini contoh di mana saya gunakan cloud service control Google CLOUD, Google Cloud. Di dalam ni repository Google Cloud, Google Cloud repositories, Git source control. Kita cuba cari di mana repository. Google repository registry. Tak apalah, saya ingin beritahu memang ada ciri-ciri tersebut version control sebab saya pernah menggunakan. Okey. So sekarang kita next step, ini contoh feature yang saya pernah gunakan. Kita cuba pergi kepada getting start dia daripada okey. Dia pun mengajar secara step by step untuk macam mana kita membangunkan aplikasi dan menggunakan servis mereka. Step by step ini juga adalah sangat okey juga, membantu kita dalam bagi langkah-langkah kita untuk menggunakan ciri-ciri tersebut. Dipecahkan kepada beberapa step mengikut feature mereka. Okey. Dan jika kita mempunyai masalah also, mereka akan sentiasa mempunyai kontak dan support untuk kita bertanya, ya. Okey, mari kita just gunakan satu contoh, iaitu kita gunakan contoh di mana saya telah menggunakan ini database product, storage and database product. Okey. Kita go to cloud storage. Di mana di feature ini saya telah menggunakan bucket. Bucket ini adalah term dalam Google Cloud di mana kita upload segala file kita yang diperlukan di dalam bucket tersebut untuk kita postkan kepada internet domain, di mana post tersebut akan dilihat oleh seluruh pengguna internet melalui browser masing-masing. Okay.
Dan saya juga telah cuba membangunkan database tersebut, seperti contoh staging bucket 1, saya cuba ada upload. Saya dah cuba buat satu bucket dan ini merupakan file yang telah saya upload di dalam bucket tersebut, di mana saya perlu menggunakan file tersebut di masa akan datang untuk membangunkan aplikasi saya. Okay. Ini contoh bucket dan juga jika saya nak hostkan static website, kita perlu letak informasi-informasi kita dalam bucket ini, bucket tersebut. Dan daripada bucket ini kita baru upload untuk host. Maknanya ini lebih kurang macam storage area kita lah, tempat simpanan kita lah di Google Cloud. Apa-apa file yang kita perlukan, kita letak di dalam bucket ini. Okay. Itu merupakan storage. Okay. Lagi satu feature yang saya dah cuba guna ialah database SQL. Di mana saya perlu membangunkan aplikasi saya menggunakan MySQL. Okay. Di mana saya dah menggunakan 1 GB data di dalam storage tersebut. Setakat ni mereka belum charge lagi. Mungkin ini masih lagi percuma. Okay. Saya dah create satu instance database menggunakan nama saya. Okay. Mereka memaparkan aktiviti penggunaan database tersebut, di mana graf penggunaan database sebab kita lihat graf ini ada pergerakan di mana keseluruhannya disebabkan saya cuba testing aplikasi saya di dalam cloud platform tersebut, aplikasi database saya, MySQL database saya. Itu sebab kita nampak segala aktiviti yang berlaku kepada database, aplikasi database tersebut. Tengok, sangat bagi saya, macam saya cakap pada mula, sangat lengkap dan kita boleh monitor aktiviti, traffic dan ini merupakan saya punya detail information mengenai database saya. Dan untuk sesiapa yang biasa menggunakan MySQL, mereka juga ada memberi shell untuk kita komunikasi ataupun managing admin database kita. Contoh, jika kita run Cloud Shell ni, dia akan mengeluarkan terminal, virtual terminal di dalam browser mereka. Kita tidak perlu keluar daripada browser Google Chrome ni untuk kita launch terminal ni. Terminal tu dia akan launch daripada dalam SQL component. SQL component of the services. Okay. Ini contoh database di mana saya ingin cuba mengadakan connection dengan database saya. Okay. Menggunakan command line MySQL. Okay. Kita tengok dia cuba buat satu connection. Tapi salah satu saya dapati menggunakan cloud service ni agak responnya agak dah masuk MySQL. Responnya agak slow. Mungkin sebab saya gunakan low latency di mana lagipun mereka memberikan khidmat ini percuma selama tahun. Jadi kemungkinan dia tidak prioritizekan saya punya network latency. Maknanya itu pasal banyak respon saya notice, saya perhatikan agak perlahan. Mungkin disebabkan low priority semua ni. Saya masih lagi dalam staging percuma, staging di mana saya tidak dikenakan apa-apa charge walaupun 1 sen.
Dan juga kebanyakan aktiviti saya hanya merupakan lebih kepada aktiviti trial and error, percubaan pembangunan, belum lagi what they call live application live. Jadi itu sebab I think dia letakkan latency network saya slow, dan memang kadang-kadang kita notice agak saya perhatikan agak slow respon. Tapi saya select saya punya database ini Southeast Asia, mana dia server ni, data center ni terletak di Southeast Asia 1 which is in Singapore. So tidaklah jauh sangat komputer server pelayan itu which is in just across in Singapore. Tetapi macam saya cakap, mula-mula mungkin latency saya dia low prioritaskan dan respon slow. Okey, ini adalah SQL terminal untuk kita check MySQL kita. Okey, cuba use. Saya ada database di sini. Okey, show table. Show tables. Tu saya ada 3 table di dalam database saya, account sales database saya. Dan saya dah cuba masukkan sedikit data dummy. Select start from customer. Itu data-data itu dah masuk. Okay. So ini macam saya cakap virtual terminal untuk SQL component sahaja, ya. Tak termasuk benda lain. Ini hanya khas untuk SQL, kita akses SQL, data SQL saja. Okay. Kita quit, dia keluar balik kepada shell terminal, dan shell terminal ni ada banyak feature lagi kita boleh cuba. Tapi saya rasa ini hanya lebih kepada SQL punya terminal. Okay. So kita keluar. Di samping itu, okay, jika kita load kita punya, dia ada macam saya di awal video saya ada memberi penerangan mengenai SDK, Software Development Kit, yang diberikan oleh Google Service. Cloud Service ni untuk kita berinteraksi, membangunkan aplikasi daripada terminal kita di komputer kita sendiri. Macam ni, terminal saya terminal saya di C, saya boleh menggunakan SQL macam SQL terminal di virtual machine di dalam browser mereka exactly sebiji, tetapi saya menggunakan daripada terminal saya di C. Tapi untuk menggunakan ini kita kena download SDK mereka, iaitu SDK yang saya rasa dalam App Engine mereka gunakan dashboard. Cuba kita lihat. Mereka akan memberitahu kita perlu download SDK untuk berkomunikasi dengan secara remote. Okay. Saya rasa di dalam getting started, checklist, go to checklist, get started. No, macam saya cakap, kadang-kadang produk ini terlalu besar untuk kita melihat, mencari ciri-ciri yang mereka ada. SDK, Cloud Storage Database, Firebase. Okey, mereka menggunakan komponen Firebase untuk develop homepage juga, untuk web page. Cloud SQL SDK. Tak apa. Selalunya saya akan menggunakan seperti biasa, download SDK
Google Cloud. Google Cloud sedikit. Okey. Dan kita klik sini. Macam saya cakap, saya banyak menggunakan search engine juga untuk mencari feature-feature yang terdapat di dalam cloud storage Google. Sebab macam saya cakap, besar sangat hosting Google Cloud ni yang kita kadang-kadang susah nak cari feature ataupun elemen yang kita perlukan. Kadang-kadang saya terpaksa menggunakan view quick start. Jika dicari, okey, Google search ni akan bawa kita kembali ke dalam Cloud SDK tersebut dan memberi segala informasi ataupun keperluan yang jika kita nak download SDK, informasi berkenaan dengan Cloud SDK ini. Jika kita baca, ini adalah tujuan Cloud SDK ini. Macam saya cakap tadi, dia boleh create virtual machine, dia boleh manage network, firewall dan sebagainya. Di mana kita run SDK ni daripada terminal kita di dalam komputer kita, komputer yang kita gunakan. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk develop kita punya application ataupun komponen-komponen ataupun feature-feature untuk aplikasi tersebut. Berbanding dengan macam kalau saya pernah cuba Wix ni, kita perlu menggunakan page diorang, maknanya browser diorang untuk kita bangunkan segala-galanya. Maknanya kita sangat rigid dan kita kena tak boleh keluar daripada wix.com untuk kita bangunkan page kita. Tetapi di Google Cloud Service, kita boleh gunakan dia punya SDK untuk kita bangunkan secara lengkap aplikasi kita dari luar browser, dari terminal di komputer kita. Okay. Kita kena download SDK ni dulu untuk kita gunakan di dalam terminal kita. Di video-video akan datang, saya akan memberi panduan untuk macam mana kita download SDK ni dan install di dalam komputer kita, dan selepas tu kita boleh secara total membangunkan aplikasi kita daripada remotely, daripada komputer kita tanpa masuk ke dalam browser Google Cloud Services. Okay. Itu video yang akan datang. So stay tune, saya akan buat tu. Okay, so kita balik semula kepada Cloud Storage main panel. Okay. So far saya rasa itu dua feature yang saya nak highlight, di mana satu ialah storage ataupun bucket, di mana feature ini banyak digunakan oleh kebanyakan pengguna-pengguna Google Cloud Service, dan juga SQL database. Okey, ini pun kebanyakan digunakan oleh pembangun aplikasi, software developer. Okay. Jika ada di video akan datang, saya akan cuba beri panduan lagi macam mana kita nak menggunakan feature-feature atau ciri-ciri yang lain di dalam Google Cloud Platform tersebut. Okey, di masa akan datang juga saya akan cuba menghasilkan video untuk cara-cara menggunakan web hosting yang lain seperti Wix, dan juga jika kita nak bangun menggunakan produk tempatan Shinjiro, saya juga akan cuba menghasilkan video untuk menggunakan web hosting Shinjiro. Okay. Saya rasa setakat ini saya nak bagi just brief technical overview of apa itu Google Cloud Platform. Okay. Saya harap video ini dapat memberi sedikit panduan ataupun sedikit glimpse ataupun surface information about Google Cloud Platform. Bagi saya, Google Cloud Platform ni amat besar. Jika dia dijadikan satu bahan subjek credit hours di dalam universiti, so saya rasa boleh cover sebab it's
huge, is big dan kompleks, dan bagi saya quite superior engineering technical dia, engineering capability dia untuk Google Cloud Platform itu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video-video akan datang berkenaan dengan Google Cloud Platform atau web hosting. Selamat mencuba dan terima kasih. Dan kalau tuan-puan gemar mendapati video ini berguna, saya harap like dan subscribe channel saya. Okey, terima kasih.